Para sahabat penonton semua, mari kita bayangkan perkara ini. Sebuah janji politik yang mampu mengubah wajah ekonomi Sabah. Sebuah tawaran yang sering menjadi igawan rakyat, tetapi entah mengapa masih kekal sebagai persoalan berpuluh tahun lamanya. Itulah yang kini menjadi antara komitmen utama Perikatan Nasional PN dalam menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Sebelum itu, suka kami maklumkan bahawa berita ini dipetik daripada FMT Free Malaysia Today yang bertajuk PN pledges 40% revenue return to Sabah in upcoming manifesto. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa koalisi tersebut berjanji untuk memulangkan semula 40% hasil pendapatan persekutuan yang dikutip dari Sabah kepada kerajaan negeri. Janji ini menurut beliau bukan sekadar retorik tetapi tuntutan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan bakal menjadi intipati manifesto PN di Sabah. Muhyiddin menegaskan apabila tiba masanya manifesto lengkap dibentangkan, isu ini akan dijadikan titik tumpuan utama. Salah satu komitmen utama kami adalah tuntutan perlembagaan pemulangan 40% hasil pendapatan persekutuan yang dikutip dari Sabah kepada kerajaan negeri, katanya kepada utusan Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu juga menambah bahawa PN akan memberi keutamaan kepada isu-isu yang membelenggu rakyat Sabah sejak sekian lama, termasuk masalah infrastruktur yang tidak selesai, bekalan air yang sering terganggu, serta gangguan elektrik yang masih menjadi rungutan harian masyarakat. Isu formula perkongsian hasil ini sebenarnya sudah berlarutan selama beberapa dekad. Menurut rekod sejarah, pemimpin-pemimpin Sabah telah lama menuntut supaya kerajaan persekutuan menunaikan hak negeri itu terhadap 40% hasil bersih yang melebihi pendapatan bersih tahun 1963. Tahun penting apabila Sabah menyertai Persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Namun begitu, pelaksanaan formula itu telah digantung sejak tahun 1974. Sebagai ganti, kerajaan persekutuan memperkenalkan keran khas yang dinaikkan jumlahnya untuk Sabah dan Sarawak, tetapi jumlah tersebut tetap dianggap jauh daripada tuntutan asal. Pada Julai lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu bahawa kerajaan persekutuan akan membuat keputusan berhubung cadangan Sabah untuk menuntut kembali hak 40% itu dalam mesyuarat khas MA 63 yang dijadualkan pada 12 September ini. Perkembangan ini menambah lagi tanda tanya sejauh manakah tuntutan berpuluh tahun ini akhirnya akan dipenuhi, atau adakah ia sekali lagi sekadar janji politik yang ditangguhkan. Dalam masa yang sama, Muhyiddin turut mendedahkan bahawa PN sudah mengadakan perbincangan tidak rasmi dengan sebuah parti politik bagi meneroka kemungkinan kerjasama menjelang pilihan raya negeri. Namun beliau enggan mengulas lanjut termasuk nama parti berkenaan maupun bentuk kerjasama yang dirancang. Yang pasti, katanya, kerjasama itu tidak akan melibatkan Pakatan Harapan, PH, maupun Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Kita akan lihat siapa yang berminat untuk bekerjasama dan kita bincang. PN bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana parti yang dianggap sesuai, jelasnya. Perlu diingat, PH sebelum ini telah mencapai persefahaman dengan GRS dan juga Barisan Nasional PN. Namun, kedua-dua gabungan itu masih enggan bekerjasama antara satu sama lain, walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyeru agar persefahaman dicapai.
Situasi ini menampakkan medan politik Sabah semakin kompleks dengan pelbagai percaturan dan rundingan yang berlaku di belakang tabir. Tambahan pula, pada Sabtu lepas, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor memberi bayangan bahawa Dewan Undangan Negeri mungkin dibubarkan dalam beberapa minggu mendatang. Tetapi beliau tidak mendedahkan tarikh sebenar. Jika benar, ini bermakna masa semakin suntuk bagi semua parti untuk menyusun strategi, menyiapkan manifesto dan meraih sokongan rakyat. Disinilah muncul satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Adakah janji 40% hasil ini benar-benar akan menjadi kenyataan kali ini? Atau sekadar ulangan naratif lama yang sering kedengaran menjelang pilihan raya? Bagaimana pula rakyat harus menilai komitmen ini dari segi praktikalnya? Adakah ia mampu menyelesaikan isu-isu mendasar seperti jalan raya yang berlubang, bekalan air yang kerap terputus, dan masalah elektrik yang tidak menentu? Jika janji ini ditunaikan, apakah ia akan menjadi titik perubahan ekonomi Sabah yang selama ini dilihat masih jauh ketinggalan berbanding negeri-negeri lain? Dalam perspektif sejarah, tuntutan ini membawa kita kembali ke semangat asal MA 63 yang menjanjikan kedudukan istimewa untuk Sabah dan Sarawak dalam persekutuan. Persoalannya kini, apakah janji-janji itu akan kembali dihidupkan atau terus menjadi noktah koma dalam wacana politik negara? Akhirnya, isu ini tidak hanya berkait tentang angka atau formula ekonomi, tetapi menyentuh soal maruah, autonomi, dan hak rakyat Sabah yang telah sekian lama diperjuangkan. Barangkali inilah masanya untuk kita menilai dengan lebih mendalam, adakah politik mampu menjadi jalan keluar kepada persoalan lama ini? Atau adakah sejarah sekali lagi akan mengulangi dirinya? Gunung Kinabalu tegak berdiri, awan berarak menutup puncak. Hak dituntut sejak dahulu hari, bilakah janji akan terlaksana kelak? Begitulah persoalan yang terus bergema dalam kalangan rakyat Sabah. Mungkin Anda sendiri punya pandangan. Adakah janji 40% ini realistik atau sekadar gula-gula politik pilihan raya? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, kerana suara Anda juga adalah sebahagian daripada perjalanan sejarah ini. Sekian, kita jumpa lagi.